dia nak mati tu. Tapi kalau dia tak sebut lagi nama dia, mungkin 500 tahun dia tak mati lagi. Ini orang yang pegang betul-betul tauhid betul-betul. Bila dah disebut nama dia, baru maknanya dia. Macam tadi saya naik satu macam train. Dalam train tu bila buka, dalam tu ada banyak nabi-nabi, wali-wali Allah sambut saya. Last sekali Habib Ali datang. Habib Ali datang dan Abidin datang. Dia datang, dia cium tangan saya. Saya Habib. Habib tolong doa saya Habib. Gitu kan. Hup, train tu bawa saya. Ya Allah, dia bawa saya. Pak hilang. Saya terjaga. Ini dia dah menyambut. Kita tak tahu. Jadi saya dah bagi tahu ini. Jelas makam-makam ni. Duduk di situ. Walaupun kita dah tak ada, kita tetap bersama dalam satu golong, dalam train yang tadi tetap. Itu para nabi bersusun cantik, saf-saf dalam macam special punya tempat kapal terbang kelas A punya apa? Business class punya susun para nabi, batu wali-wali Allah banyak semua. Seri-seri muka dia orang, cair-cair. Kita nampak. Senyum gembira je dia orang dalam. Allah sekali belakang Habib Ali. Dan Abidin ni kata. Bawa train tu bawa. Jadi kita walaupun dia dah wafat lama, Nabi Adam ke apa, sama apa nabi-nabi ke dah wali Allah yang dulu-dulu, tetap kita bila dah dapat ni mengesakan Allah, tak ada kejadian, kita akan besar, kita akan kenal dia. Ataupun dia akan kenal kita. Ketika di dunia lagi dia kenal kita. Para nabi, para apa terkenal kita sebab kita pun sama bawa makam macam dia. Dia sendiri iti, dia pun sendiri melihat. Dia kata tadi fat'uli fi aibah, Allah suruh masukkan dalam golongan inilah ibadah. Golongan hamba ku yang beribadah kepada ku. Dia masukkan dalam golongan. Kita akan kenal lah. Alhamdulillah ya Allah. Ini semua rahmat Kau ya Allah. Jadi qul ja'al haqq wa zahaqal bah. Jadi kita nak terapkan kebenaran tu, maknanya tak ada di kebenaran tu bukan mengaku kita benar. Dia yang benar, tak ada diri. Wa zahaqal batil akan yang lenyap, yang siapa yang lenyap tu? Pertama, kita dah lenyapkan diri kita. Kita lah yang batil. Batil kita dulu hancur. Kufar kita, diri kita hancurkan. Tak mau ada kedirian. Baru yang ada dia je. Bila ada dia, mudah tak semua yang batil. Itu saya masukkan tadi. Ini anugerah Muhammadi. Kita mendapat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur ketika kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama menyatakan penceritaan tentang diri keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hala tuju tetap menafikan pengakuan diri. Tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Dia yang tahu mengesakan diri dia. Jadi sedikit perkongsian, iaitu berkenaan dengan kaitan yang dikatakan penceritaan pada petang ni, iaitu apabila kita berkait rapat dengan menafikan kedirian diri kita, maka dalam surah Al-Kahfi ayat 29 yang mengatakan bahawa dia katakanlah Nabi Muhammad, dia suruh beriman, jangan ada kedirian diri kita, yang ada hanya Allah. Jadi dalam ayat tu mengatakan orang yang kafir tetap kafir, dia kata. Maknanya dia tak nak, dia datang ke kedirian, dia tetap tarik kepada kedirian diri dia. Maknanya dia tak nak kepada ke arah mengesahkan Allah. Jadi
itu golongan yang begitu. Jadi sebenarnya kita letakkan dalam diri kita sebenarnya. Jadi orang yang kafir tu, yang ada kedirian tu, Allah Taala samakan yang dikatakan Ustaz sebelum ni, menyatakan bahawa dia dia sehina-hinanya bila ada kedirian diri kita, diri tu hina sehina-hinanya. Cela, kita mencela diri kita sendiri. Sebagaimana yang dalam surah ayat 29 tu menyatakan bahawa kita diberi minum air besi yang mendidih. Itu azab, Allah Ta'ala bagi azab terus. Itu yang sebenarnya. Itu kita berasa azab bila kita ada kedirian diri kita. Jadi kaitan yang dikatakan pada petang ini iaitu khauf, takut kepada, bila kita takut akan azab tu. Maknanya azab tu maknanya kedirian diri kita takut. Ada kedirian diri kita, kita takut, ya Allah. Jadi kita iaitu mengharap Allah Subhanahu Wa Taala itu membinasakan diri kedirian kita, sebab kita dah duduk tempat yang dikatakan kenikmatan yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu diri dia je. Jadi kita nak keluar tu kita rasa macam, ya Allah, rugi serugi-ruginya, hina sehina-hinanya. Jadi mudah-mudahan Allah Taala meletakkan kita daim apabila kita berasa takut, khauf, merasakan kedirian diri kita, insya-Allah sama-sama kita membuat yang dikatakan sama-sama kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal tujuh dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian bersama wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, pada kalimat-kalimat kesucian, kudus, kalimat Rabbi. Mudah-mudahan kita jadi pendengar yang sami'na wa ata'na, mendengar dengan pendengaran Allah, dan kita akan dapat dianugerahi ketaatan. Apa yang tadi diucap tadi, kita kesimpulannya adalah warisan yang kita nak miliki adalah warisan yang makam-makam. Ini waris satul anbiya, mana warisan daripada, iaitu para nabi. Nak kena faham tu, waris maknanya kita mengambil jalan macam mana dia tu menafikan diri dia. Dia kenal la ilaha illallah, Adam Nabi Allah, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Tak kira apa Nabi pun, kita akan mewarisinya kalau kita mengambil makam. Tapi syaratnya mesti kita bedah siasat. La ilaha illallah tu sampai tak ada kita. Tapi selagi kita tak nafikan diri kita, tak suci lagi, kita tak dapat duduk makam tu. Kita hanya membicarakan cerita je. Sedangkan betul-betul Allah nak, Rasulullah nak kita mana mewarisi. Rasulullah SAW nak kita mewarisi, al-ulama warisatul anbiya. Nabi nak kita jadi begitu, waris tu. Bukan sekadar ulama je, ilmu je. Mana ilmu yang memiliki waris. Waris daripada mana? Waris daripada para nabi. Sampai Rasulullah beritahu, umatku yang berilmu, yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, yang takut betul-betul kepada Allah, dia akan seperti nabi-nabi Bani Israel. Hebat tak hebat tu tadi. Kalau di zaman umat Nabi Muhammad ni, dia kenal lah diri dia. Dia tak mau ada kedirian dia. Dipanggil ulama. Dia takut pada Allah betul-betul. Dia kenal pada Allah betul. Dia rindu hanya pada Allah. Hidup dia baring, berdiri, apa semua pun Allah. Itu maknanya yang dikatakan ulama yang mewarisi para nabi. Begitu yang kita nak berjumpa begitu. Itu tarafnya mestilah wali-wali Allah. Daripada satu makam dia mengambil ayat-ayat tu, dia makamkan. Dan dia pegang makam-makam dia tadi. Sabar Nabi Ayub ada yang melakukan itu. Ketaatan Nabi Ibrahim,
pengampunan Nabi Adam, Nabi Yunus. Dia akan jaga makam-makam tu. Itu nama warisan nama dia. Warisan. Macam asas untuk kita pegang agama Allah ni adalah tauhid. Asas. Permulaan asas dia adalah nak pegang agama Allah, nak bawa agama Allah ni adalah asas dia adalah nak pegang tu adalah tauhid. Macam pedang ni. Asas dia apa pedang? Kita nak berperang ni. Pedang ni asas dia apa? Asas dia jangan sekali-kali engkau ketika berperang melepaskan. Maknanya apa? Pegang kuat senjatamu. Itu asas untuk kita sebelum berperang. Mata pelajaran pertama, guru pakar bahagian pedang dia kata jangan sampai terlepas. Pegang harus kuat-kuat. Kau pegang huruf alif. Kuat-kuat. Itu je. Jangan pegang lembik-lembik. Itu maknanya kau tak payah belajar lah. Mula-mula je kau dah gagal. Pegang lembik. Memang gagal lah. Jadi asas kita, pegangan kita adalah tauhid. Jadi pegang sampai bila mengesahkan. Apa pun segalanya tetap itu asas rahsia. Maknanya Rasulullah. Nabi-Nabi bawa. La ilaha Adam Rasulullah. Apa pun Nabi sebab peganglah. Pedangnya adalah la ilaha. Tanpa telah makin kuat. Apa pun nak putus jari pun tetap. Lengan pun tetap. Tak boleh genggam dengan gigi lagi. Terbelah sebelah pula. Putus sebelah. Pegang kaki. Mana gigi. Pegang tegak. Tidak maknanya. Jangan ada rasa kedirian. Itu rahsia maknanya. Kita dapat pada petang insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina